إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. Sekarang ni kita nak masuk hujung bulan Ramadan. Dan sebenarnya antara perkara yang paling ataupun ibadah yang bulan Ramadan terkenal dengan ibadah ini adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan, yakni syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran sebenarnya telah diturunkan lengkap di bulan Ramadan. Seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, wa kana Jibril dalam sahih Al-Bukhari, wa kana Jibril yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin fi Ramadan. Kana Jibril setiap malam dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuraji'uhu al-Quran atau yudarisuhu al-Quran. Setiap malam Jibril alaihi salam turun dan jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengulangi Al-Quran. Dan sebenarnya yang saya nak sampaikan dalam masa yang singkat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut dalam hadis rawahu Imam Muslim, qala alaihi salatu wassalam, اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang sentiasa membaca. Dan sebenarnya antara perkara yang sangat penting yang wajib bagi umat Islam bila mereka baca Al-Quran, untuk juga memahami maksud ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak tadabbur Al-Quran bila mereka baca? Kenapa mereka tidak menghayati, mendalami ayat-ayat kalamullah? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati mereka telah terkunci. Maksudnya ada jenis orang baca Al-Quran tapi tidak ada sebarang kelazatan ataupun dia tak faham. Bukan maksudnya kita tak boleh nak baca Quran kerana tak faham, tidak. Setiap orang baca Al-Quran walaupun tak faham tetap dapat pahala. Kita baca Al-Quran walaupun kita tak faham tetap dapat pahala, sebab kita mentakzim kalamullah. Tapi seelok-eloknya sepatutnya memahami ayat Al-Quran dan memahami juga asbabun nuzul dan al-amalu bil Quran, beramal dengan Al-Quran. Yang ni paling penting sekali. Apa maksud Ustaz beramal Quran? Taib, maksudnya Al-Quran ni bila kita baca Al-Quran dengan faham maksud ayat dia, kemudian kita tahu sebab nuzul ayat dia, kita akan jadi lagi semangat
untuk beramal dengan ayat yang kita baca. Contoh, kita bagi beberapa contoh bagaimana sahabat kanu yatawaqqafuna 'inda al-ayat wa ya'maluna biha. Seperti mana hadis Umar radhiyallahu anhu, قال كان عمر رضي الله عنه يقرأ العشر آيات من القرآن ثم يتدبرهن ويعمل بهن ولا يجاوزهن حتى يعمل بهن. Umar radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud, mereka bila baca 10 ayat daripada Rasulullah, mereka dengar 10 ayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka baca, faham, mereka beramal, dan mereka tidak akan kita panggil lompat ataupun tidak akan meninggalkan ayat-ayat itu sehingga mereka beramal dengan 10 ayat yang mereka telah belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita tengok dalam hadis Al-Bukhari rahimahullah, bila turun ayat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ayat ni dalam surah Al-Maidah. Sahabat bukan setakat faham, sahabat tahu di manakah ayat ini turun. Seperti mana hadis Umar radhiyallahu anhu dalam Al-Bukhari wa rawahu Imam Muslim. Jaa hibrun Yahudi ila Umar. Datang seorang pendeta Yahudi kepada Umar radhiyallahu anhu. Faqal, ya Umar, والله لقد أنزلت عليكم آية لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. Kata pendeta Yahudi ni, wahai Umar, demi Allah, kamu umat Muhammad telah diturunkan satu ayat. Kalau ayat ini turun atas kami bangsa Yahudi, kami akan jadikan ayat ini sebagai perayaan untuk kita. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, wallahi inni la a'lamu tilka al-ayah wa a'lamu aina nazalat wa fima unzilat. Umar kata, demi Allah, aku tahu ayat ni dan aku tahu bila ayat ni turun. Ayat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ayat ni sangat-sangat mahal. Tapi adakah kita bila baca kita faham maksud dia? Tidak. Kalau kita baca ayat ni dan faham, nescaya saya kata, kalau umat Islam kita di Malaysia dan di negara Arab faham ayat ni betul-betul dengan maksud ayat ni dan beramal dengan ayat ni, maka demi Allah mereka tidak akan melakukan sebarang bid'ah dalam agama. Allah Subhanahu wa taala kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Allah kata, hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah lengkapkan nikmat aku, yakni Islam telah sempurna. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lengkap, tak boleh nak tokok tambah. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Umar radhiyallahu anhu kata, aku tahu bila ayat ini turun ketika kami berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Laqad nazalat wa nahnu ma'a Rasulillah fi Arafah. Kata Umar, ayat ini turun ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Wa fi yaumil Jum'ah. Umar radhiyallahu anhu ingat ayat ini turun bila? Hari Jumaat. Kenapa orang Yahudi kata ayat ini sangat mahal? Orang Yahudi tahu betapa mahal ayat ni. Sebab ayat ini menunjukkan Islam telah lengkap dan menunjukkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan risalah dengan sempurna 100%. Tidak ada sebarang kecacatan ataupun kekurangan ataupun ada ruang untuk orang pergi tokok tambah kononnya bid'ah hasanah. Tak ada. Sebab tu Imam Malik rahimahullah pegang ayat ni. Imam Malik rahimahullah dia kata, saya ulang balik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Barang siapa yang reka satu
amalan baru untuk mendapat ibadah dalam agama, kononnya satu amalan baru tambahan, kononnya nak mendapat ridha Allah dengan ibadah yang direka. Maka sebenarnya tanpa dia sedar, dia telah mendakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Kenapa Imam Malik boleh kata begitu? Sebab dia pegang ayat ni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Imam Malik rahimahullah qala, "Fama lam yakun yawma idzin dinan, falan yakuna al-yawma dina." Kata Imam Malik, Imam dari Hijrah, dia kata apa yang tak boleh jadi agama di zaman Rasulullah tak akan boleh jadi agama di zaman kita. Maksudnya apa yang lengkap di zaman Rasulullah dan sahabat telah pun lengkap bagi kita, tak boleh kita nak tambah. Jelas tak? Hebatnya Imam Malik. Inilah al-amalu bil Quran. Inilah awak kena amal dengan Quran. Apa gunanya? Apa gunanya awak baca Al-Quran tapi subhanallah awak tak faham apa yang awak baca? Saya sekali lagi ulang, bukan maksudnya pertikaikan mereka yang baca tapi tak faham. Mereka akan dapat pahala tapi rugi. Kan saya sebut satu hadis Ubay ibn Ka'ab, bukan Mu'adh, Mu'adh radhiyallahu anhu qala sayabla al-Quran. Ingat tak saya sebut dalam khutbah Jumaat hari itu? Sayabla al-Quran fi qulubi rijalin hatta yatahafatu. Sayabla al-Quran fi qulubi rijalin kama yabla ath-thawb fayatahafat. Kata Mu'adh ibn Jabal rahimahullah dalam hadis rawahu al-Imam Ad-Darimi wa Ibn Majah. Kata Mu'adh, Al-Quran di akhir zaman akan pudar dan akan hilang kemanisan dia di hati setengah manusia di akhir zaman. Fayatahafat, dia akan, Quran ini akan jadi macam baju yang pudar. Yatahafat akan tercicir ataupun kain dia akan jadi pudar, kain dia akan benang keluar tubik daripada baju. Maksudnya Quran di hati setengah manusia kaum di akhir zaman tidak ada maksud. Sayabla al-Quran fi qulubi rijalin kama yabla ath-thawb fayatahafat. Yaqra'unahu la yajiduna lahu ladzatan wala halawah. Mereka baca Al-Quran tapi tidak ada kemanisan, tidak ada perasaan semangat. Baca Al-Quran tapi tak rasa om. Boleh kata om? Tengok. Dia baca Al-Quran tapi setakat baca aja. La yajiduna lahu ladzatan wala syahwa. Siapa mereka ini? Kata Mu'adh, yalbisuna julud ad-dha'ni ala qulub adh-dhi'ab. Ya Allah. Mereka pakai kulit kambing, zahir mereka baik, lembut. Kata mereka manis macam kambing, baik, tapi hati seperti hati serigala. Jelas tak? Yalbasuna libas ad-dha'ni ala qulub adh-dhi'ab. In akhta'u sayaqulun sayughfaru lana. Bila mereka buat dosa, buat bid'ah, buat maksiat, mereka kata Allah Maha Pengampun. Wa in qassara bihimul amal sayaqulun ma zala hunaka waqtun. Kalau amalan mereka tak cukup, mereka akan berkata lambat lagi, sempat lagi beramal, sempat lagi beramal. Jadi wallahu alam, nasihat saya, bacalah Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'jizat di Al-Quran. Tengok hadis sahih rawah Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabi illa wa utiya min al-ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Setiap nabi Allah Subhanahu wa taala bagi dia mukjizat yang menyebabkan manusia percaya kat nabi tersebut. Amma ana fakana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayhi. Ya Allah, saya minta tolong cuba fahami hadis ini. Sangat penting perjuangan kita untuk wahyu. Sekarang ni kita bila bertahankan Quran dan hadis, bila kita berhadapan dengan ahli bid'ah yang mereka tidak beramal dengan Quran,
Bila kita berhadapan dengan anti hadis, kita banyak dakwah orang yang sokong wahyu ni, dakwah yang susah, dakwah yang penuh dengan onak dan duri. Sebab bila awak bawa hadis sahih, ada golongan kata, hadis dhaif kenapa tak pakai? Mereka tak faham hadis dhaif ini sangat bahaya dan tidak boleh digunakan dalam hukum hakam. Sebab itulah bila awak pertahankan wahyu, awak akan berhadapan dengan anti sunnah yang mereka kata hadis tak perlu, kita amalkan Quran sahaja. Satu masalah juga. Awak akan berhadapan dengan golongan yang mendakwa diri mereka keturunan Nabi. Yang ni susah juga. Ayat Al-Quran ada mengenai tak boleh syirik kepada Allah, tapi mereka akan kelirukan masyarakat dengan amalan tawassul dekat kubur, kononnya tawassul dengan kubur wali saleh. Satu aliran juga. Banyak orang yang pegang wahyu ni, jalan dia tak senang, penuh dengan onak dan duri. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa amma alladhi utituhu fakana wahyan awhahu Allah ilayhi. Mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, Al-Quran was sunnah. Fa arju an akuna aktharahum tab'an yawm al-qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku harap aku menjadi nabi yang paling ramai pengikut di hari kiamat. Ya Rabb. Tapi mungkin paling pengikut Rasulullah sahabat paling ramai. Sebab sahabat telah dijanjikan syurga. Bukan macam kita. Kita ada jaminan ke masuk syurga? Tak ada. Kita tak ada jaminan. Tapi kita cuba insya-Allah untuk ikut manhaj sahabah dan para tabi'i wassalafus salih. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Tengok bagaimana kita nak beramal dengan Quran. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah Subhanahu wa taala puji para muhajirin dan ansar, para sahabat, sebab mereka as-sabiqun, paling awal ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum radiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau kita jenis atba'us sahabah, insya-Allah kita akan tergolong di kalangan mereka yang dapat keridhaan Allah. Was-sabiqun al-awwalun. Tengok fahaman Al-Quran. Inilah yang kita panggil al-amalu bil-Quran. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum dan mereka yang ikut jejak sahabat, maka mereka akan tergolong dalam keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Insya-Allah. Selagi, sebab tu kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu an, ma zala ala tariq, minta maaf, ni kata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, qala Muhammad ibn Sirin, ma zala ala tariq ma dama ala al-athar. Kalau diikut al-hadis dan athar yani amalan sahabat. Kalau kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan patuh amalan sahabat, insya-Allah kita masih atas jalan yang benar. Jelas ke tak? InsyaAllah. Boleh bangga kalau kita ikut sahabat dan para tabi'i. Last kali saya bagi satu contoh bagaimana. Boleh lagi? Boleh? Saya minta maaf, esok tak ada. Saya tak ada esok. Jumaat Syekhuna akan kecewa dengan saya. Tapi saya minta yani 3 hari itulah tak ada. Tapi insya-Allah lepas tu saya datang terus, jangan risau. Samihuna. Esok anak-anak mana esok tadi? InsyaAllah anak cuba insyaAllah. Jadi tengok, ada satu kisah yang sangat menarik dalam hadis Bukhari dan Muslim. Urwah ibn Zubair ibn Awam, dia adalah anak Az-Zubair radhiyallahu an, dan dia adalah anak saudara Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Dia tanya Ummul Mukminin, dia tanya Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata,
aku baca ayat ni, tengok. Aku baca ayat inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Dia kata aku baca ayat ni, aku nampak daripada fahaman aku daripada ayat ni, kalau kita telah tawaf dekat Kaabah, maka dah cukup, tak perlu kita buat tawaf antara Safa dan Marwah. As-sa'i, dia tak perlu sa'i, tak perlu berjalan sa'i atas antara Safa dan Marwah. Itulah fahaman dia, sebab dia faham begitu dalam Quran. Sebab itulah adik-adik, penting sangat kita memahami sunnah Rasulullah dan asbabun nuzul. Sebab ayat nuzul, sebab ayat turun, wajib kita kena faham. Urwah seorang tabi'i, tapi Urwah dia ambil ilmu daripada siapa? Aisyah. Sebab Urwah radhiyallahu an tak sempat dengan Rasulullah, dia tabi'i. Walaupun dia anak Az-Zubair, dia anak sahabat, tapi tak sempat Rasulullah, tak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia seorang tabi'i. Maka Urwah kata, ya Ummul Mukminin, adakah kita perlu sa'i? Adakah kita perlu sa'i antara Safa wal Marwah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, tak perlu. Aisyah kata jangan. Ini fahaman yang salah. Tengok, perlu sunnah dan perlu ilmu hadis. Kalau kita nak tafsir Al-Quran ikut suka kita, Safa wal Marwah Allah kata fala junaha alaihi, inna Safa wal Marwah min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamar fala junaha alaihi. Yani kalau dia buat sa'i boleh, kalau tak buat pun boleh juga. Inilah bahaya bila kita faham Al-Quran tanpa sunnah. Siapa yang menerangkan bahawasanya wajib melakukan sa'i? Hadis Aisyah. Aisyah kata, wahai Urwah, awak kena faham kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni? Kata Aisyah, kana al-ansaru fil jahiliyah. Orang Ansar di zaman jahiliyah, mereka ada 3 berhala. Mana, wa na'ilah, wa isaf. Panjang juga kisah ni, tapi menarik. Ada 3 berhala. Mana, isaf, wa na'ilah. 3 berhala ni sebenarnya adalah ada seorang orang saleh, tapi bila orang Quraisy sangat sedih dengan atas kematian orang saleh, mereka buat patung Mana wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Orang musyrikin bila mati orang saleh, mereka akan bina tokong ataupun patung untuk mengingati, bukan nak sembah, mengingati. Lama kelamaan mereka bila nak minta hujan, minta depan kubur ataupun patung Mana. Tengok bagaimana kesesatan. Isaf dan Na'ilah, sepasang lelaki perempuan bercinta, maka mereka berzina dekat Kaabah. Maka orang Quraisy pukul mereka sebab mereka buat satu fahisyah. Kemudian bila mereka mati, orang Quraisy bina patung untuk mengingati kesalahan Isaf dan Na'ilah. Bila buat patung ni, generasi kemudian mereka ingat Isaf dan Na'ilah adalah Tuhan. Jelas tak setakat ni? Baik. Maka orang Ansar, bila mereka nak pergi di zaman jahiliyah, sebab Arab jahiliyah dulu mereka ada buat haji, tapi saya sebut sebelum ni, seperti mana tafsir Ibn Kathir, orang Arab jahiliyah kalau pergi buat haji, mereka buat dalam keadaan tawaf telanjang. Buat tawaf, tapi telanjang bogel. Ada orang tanya saya hari itu, Ustaz, hatta wanita pun telanjang habis. Naam. Dalam tafsir Ibn Kathir wal tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari, kanat al-mar'ah tad'u an-nas'a ala farjiha. Laki memang telanjang bugil, tapi wanita dia akan letak sekeping ketah atas kemaluan dia. Taqul al-yawma yadhharu ba'dahu aw kulluhu fa in ra'ahu ahadun fala uhilluh. Dia kata, hari ni orang nampak sebahagian ataupun keseluruhan kemaluan aku, orang tengok aku tak halal. Masya-Allah. Tengok al-jahiliyah. Siapa yang ubah agama Nabi Ibrahim? Orang Arab juga. Sebab zaman berlalu, maka manusia bila tidak ada Nabi, maka mereka akan mula seleweng. Macam kita sekarang ni, mereka suruh kita sembah kubur wali dengan nama tawassul. Tengok,
Perubahan agama Rasulullah, sedangkan hadis Rasulullah ada dengan kita, tapi manusia sanggup seleweng. Maka perlulah ulama sunnah bangkit. Tapi mana ada orang senyap belakang. Tak apalah. Jadi orang Ansar, bila mereka nak buat ibadah tawaf antara As-Safa wal Marwah, sa'i, mereka mesti akan pergi kanu yuhillun inda Mana wa Isaf wa Na'ilah. Orang jahiliyah, orang musyrikin, khususnya Ansar, nak pergi ke Makkah, dia mesti akan buat al-ihlal, al-ihram. Dia mesti mulakan atau cara haji dia dekat patung berhala Mana ataupun Isaf. Maka bila mereka masuk Islam, sahabat sangat benci berhala. Sangat-sangat benci berhala. Maka mereka bila diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sa'i, para Ansar pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, ya Rasulullah, dulu zaman jahiliyah kita pergi juga buat sa'i, tapi kita pergi ke Isaf dan Na'ilah, naik atas Safa, sambut dan lambai, lambai ke Isaf, sampai ke hujung pergi ke Na'ilah, lambai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sebenarnya ini inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sebenarnya ibadah Safa wal Marwah, ibadah berjalan di atas Safa Marwah, tidak ada kaitan dengan tambahan tokok tambah yang ditambah oleh orang Arab jahiliyah. Ini sebenarnya agama Nabi Ibrahim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kekalkan ibadah atau cara sa'i. Tapi Rasulullah SAW patung Isaf Rasulullah patahkan, hancurkan, dan Na'ilah Rasulullah SAW hancurkan. Maka Rasulullah SAW kata, ini antara kewajipan ibadah umrah ataupun haji. Sebab tapi Aisyah radhiyallahu anha kata ini min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ilmu Aisyah, tanpa ilmu Urwah, tanpa ilmu tabi'i yang sampaikan hadis kepada kita, maka kita tak akan faham dan kita tak akan tahu tafsir ayat inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Inilah yang saya nak sampaikan. Belajarlah hadis, belajarlah sunnah, belajarlah asbabu at-tanzil. Kisah menarik mengenai Isaf dan Na'ilah. Ada seorang sahabat, nama dia As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib. Masa dia kecil, di zaman jahiliyah, zaman orang Arab sembah berhala dan agungkan orang-orang saleh yang telah meninggal, dan mereka buat patung. Kan saya sebut tadi ada patung Isaf dan Na'ilah. Maka Arab jahiliyah dulu mereka akan hantar makanan. Tapi setakat ni berlaku di Nusantara, kita tengok ada aliran-aliran yang bawa makanan pergi kat kubur. Ada. Saya pernah tengok mereka bawa oreng, bawa apple, bawa petik, tembikar, bawa kat kubur. Untuk apa tak tahu. Ni antara tengok syirik masuk slow. Jadi orang Arab dulu mereka akan sediakan makanan untuk Isaf dan Na'ilah. Maka As-Sa'ib dia kata, keluarga aku masa aku kecil paksa aku, ini dalam Sunan Abi Dawud, mereka suruh aku bawa yogurt dan pata untuk letak depan patung berhala Isaf dan Na'ilah, sebab mereka lapar. Padahal berhala mana boleh makan, tapi ni tak boleh pakai. Tengok, subhanallah. Maka mereka bawa Isaf dan Na'ilah, As-Sa'ib bawa makanan, tapi dia kata wa kuntu indaha ja'i', aku masa tu lapar. Aku sebagai budak kecil kata, apa gunanya aku bagi susu dengan butter untuk berhala, sedangkan aku lebih berhak makan. Tapi aku tahu kalau aku makan, aku takut Isaf dan Na'ilah marah kat aku. Dia adalah sedikit kepercayaan bahawasanya berhala mungkin akan murka dia kalau dia makan makanan dia. Maka As-Sa'ib pergi. Qal fa wada'tu al-labana wa zubdah 'inda Isaf wa Na'ilah. Aku telah meletakkan butter dan yogurt depan dua berhala dan tunggu mereka sampai makan. Aku tunggu.
Faja'a kalb. Tiba-tiba datang anjing liar. Faja'a al-kalb wa shariba fa'akala az-zubda wa shariba al-laban. Tiba-tiba mari anjing liar. Anjing liar ni tengok mangkuk susu hok sedap, butter, anjing pun makan. Anjing makan makanan berhala. Falamma akal waqafa al-kalbu wa bala ala isaf wa nailah. Lepas anjing ni dah makan semua, makan butter, makan yogurt, anjing pun dah kenyang, anjing pun duk pergi kencing atas Isaf dan Nailah. Kata As-Sa'ib, Allah, aku heran. Mana kuasa berhala ini? Kenapa tak pertahankan diri? Anjing boleh makan dan minum makanan yang aku bawa. Bukan setakat tu, anjing pula pergi kencing atas Isaf dan Nailah. Kenapa Isaf dan Nailah tak marah pula ke anjing? As-Sa'ib Ibn Sa'ib cerita kisah ini. As-Sa'ib Ibn Abi Sa'ib, kenapa dia cerita kisah ini? Supaya menunjukkan kejahilan dan betapa orang kata rendahnya tahap pemikiran orang musyrikin dulu yang sanjung patung dan letak makanan. Dan di zaman kita ni, la haula wala quwata illa billah, kita akan melihat, dan kita pernah melihat, bukan akan, harap-harap Malaysia tak ada, kita pernah melihat bagaimana di sebuah negara Nusantara mereka akan bawa jujuk, orang dan buah-buahan untuk kubur wali. Mereka minta dengan dia supaya jadi tawassul. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa batan. Allahumma عافنا واعف عنا وجنبنا هذه الفتن يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.